bab untuk nak kita nak melindungi diri lah ya. Baik. Saya ringkaskan. Apa cara-cara tuan-tuan? Pertama, minta perlindungan daripada Allah. Sekurang-kurang berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim all the time. A'udzubillah ni tuan-tuan, bukan hanya tuan-tuan baca ketika nak baca Quran. Tuan-tuan boleh saja baca anytime anywhere. Ya? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memang ajar Al-Quran dalam beberapa ayat. Saya petik satu ayat saja. Surah Fussilat ayat 36. After this ambil Quran balik tengok terjemahan dia ataupun tafsiran. Allah Taala kata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Kalau kamu diganggu oleh syaitan, maka mintalah perlindungan daripada Allah. Kerana Allah Taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Minta perlindungan daripada Allah. Minta aku ke mana pun, ya Allah lindungilah aku. Ya Allah selamatkanlah aku. Ya Allah sembuhkanlah aku. Minta sekali, lepas tu tak minta-minta. Minta sama-sama lah. Cari waktu-waktu yang mustajab. Ya. Dan itu dipraktik oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Nabi ni pernah nak dibakar atau dibunuh oleh jin. Dalam hadis Sahih Muslim daripada Abu Sa'id. Nabi tengah semayang, jin mari nak bunuh Nabi. Bawa api besar. Apa Nabi kata? Nabi kata, a'udzubillah minka. Aku berlindung dengan Allah daripada kamu. Nabi telah mengamalkan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian after that baru Nabi kata al-anuka bila'natillah. Aku laknat kamu dengan laknat Allah. Fata'akhara ataupun fastakhara. Nabi kata begitu dia tu lagi. Di samping kekuatan keimanan Nabi dan dia dipelihara oleh Allah, apa dibaca oleh Nabi itu perintah Allah, maka dia berkesan. Tak nanti kau baca banyak tuan. Tapi kita punya kekuatan iman tu macam mana? Ya? Baca sepatah kau kalau yakin. Betul tak? Yalah. Jadi kata Abu Sa'id, Nabi baca auzubillah saja. Al-anuka bila'natillah saja. Fastakhara anhu. Dia lari tuan. Ya. Kita tu pasal jarang baca auzubillah. Saya nak baca Quran saja, baca auzubillah. Tu pun kadang-kadang tak baca. Yang kedua kata An-Nawawi rahimahullah, banyakkan baca Quran. Saya tanya tuan-tuan, berapa banyak tuan-tuan baca Quran every day? Especially di rumah lah tuan-tuan, di rumah. Ya. Di rumah kita kena banyak baca Quran. Tak banyak pun tak apa, tapi kena ada bacaan tertentu lah ya. Kena banyak, kena semayang. Jangan baca Quran dengan semayang kat masjid saja. Rumah tuan-tuan semayang, sunat lah. Tuan-tuan baca Quran, rumah akan dipelihara. Ya? Dan banyak keberkatan yang akan masuk ke dalamnya. Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi wala yaj'al nasiban min salatihi fi baitihi innallaha ja'al li baitihi khairan. Tuan-tuan kalau bab ni tak percaya kat Nabi, tuan-tuan nak percaya kat siapa? Tuan-tuan tak percaya kat saya tak apa. Saya bukan siapa-siapa. Nabi kata siapa-siapa yang telah solat di masjidnya, yang ni fardu, baliklah sembahyang kat rumah pula. Innallaha ja'al li baitihi khairan. Allah Taala akan menjadikan sebanyak-banyak kebaikan masuk ke dalam rumah. Baik. Siapa kata kena banyak baca Quran? Allah Taala kata, wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nawawi dalam bab syaitan jin ni dia buat ayat ni. Allah Taala kata, bila kamu membaca Al-Quran, kami akan jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman apa yang dia nak pandang? Hijaban mastura. Orang yang tidak beriman ni di kalangan manusia dan jin lah. Hijaban mastura, hijab yang jelas, yang dapat menutupi antara kamu dan dia. Awak rajin baca Quran, banyak baca Quran, maka Allah Ta'ala akan lindungi kita. Itu poin dia. Hijaban mastura. Kita tadi ada hijab. Mana kita terlindung, kita terpelihara. Lepas tu kena banyak baca Quran. Ayat ni buktinya. Lepas tu Nawawi masuk. Nombor satu dia kata kena banyak baca auzubillah atau minta perlindungan pada Allah. Nombor dua, banyakkan baca Quran. Ya? Apa bacalah Quran ayat apa pun, surah apa pun, dirutinkan begitu. Cuma tuan-tuan in spesifik adalah beberapa surah atau ayat yang kita kena melaziminya untuk kita lindungi diri kita daripada makhluk halus, syaitan jin. Bukan hanya takut dia ganggu kacau kita penyakit apa begini, tapi untuk dia was-waskan kita, ya? Jadikan kita orang jahat dan seumpamanya. Pasal benda ni penting. Ya. Pertama tuan-tuan kena sentiasa baca 3 kul all the time. Lepas solat kena baca jangan tinggal. Kerana antara wirid selepas solat dalam list membaca 3 kul. 3 kul dan Nabi SAW sentiasa membaca. Bukan hanya untuk berlindung daripada kejahatan makhluk-makhluk halus umpama ini, syaitan, jin, tapi juga daripada kejahatan manusia. Sebelum tidur tuan-tuan baca dah 3 kul. Oh tuan-tuan panggil ustaz aja pergi hembus sana, hembus sini, tabur sana, tabur sini. Tuan-tuan sendiri tak amalkan apa dia ajar dalam Islam, tak jadi.
Bukan tak jadilah, mana kadang-kadang tak mujarab lah. Kita buat sendiri. Tiga tu. Yang kedua tuan-tuan ialah ayat kursi. Ayat kursi after semayang dan sebelum tidur. Macam 3 ku juga. Jangan tinggal. Kau nak bacalah pada bila-bila masa di mana sahaja. Dan yang ketiga tuan-tuan, surah Al-Baqarah. Ini surah yang paling ampuh dan paling baik sekali untuk kita amal. Pasal apa? Pasal antara surah yang Nabi beri penekanan yang besar ialah surah Al-Baqarah. Nabi kata, Iqra'u Al-Baqarah. Man akhadhaha barakah wa tarkuha hasarah la tastati'uha al-batal. Nabi kata bacalah Al-Baqarah. Ini Sahih Bukhari ya, daripada siapa ya? Saya tak ingat. Tapi antara hadiah saya lah dalam bab fadilah surah ni memang top lah. Ayat hadis ni mantap lah. Nabi kata bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhzaha barakah. Siapa yang membacanya dia akan dapat keberkatan. Tak payah nak masuk hutan cari tak apa-apa tempat benda apa nak cari berkat. Al-Baqarah ni depan mata kita aja. Buka baca. Wa tarkuha hasarah. Sesiapa yang meninggalkannya hasarah, rugi besar. Rugi besar. Baca Al-Baqarah tuan. Nak berkat dalam hidup, nak berkat dengan keluarga, nak berkat dalam kewangan, nak berkat everything. Baca Al-Baqarah. Wala tastati'uha al-batal. Dan Nabi kata ahli sihir tidak dapat menembusi. Apakah rawatan paling bagus untuk sihir? Al-Baqarah. Tapi berapa ramai yang baca Al-Baqarah bila dia disihir? Kalau dia disihir lah. Macam-macam dia buat. Baca Yasin lah. Orang yang pasti baca Yasin. Pasal ustaz tu aja ataupun dukun tu aja. Awak nak ubati sihir awak balik, awak ambil pasir 2-3 genggam, awak goreng atas kuali. Sambil-sambil goreng, awak baca surah Yasin. Ya? Ada juga yang ajar ambil batu merah-merah tu, batu merah, ampunlah kuali goreng. Selebih daripada itu, tuan-tuan amalkanlah zikir-zikir yang diajar dalam hadis-hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Yang top itulah yang imam kita pada baca kan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali pagi, 3 kali petang. Nabi kata siapa-siapa yang baca begitu lam yadurruhu syai'. Tidak akan dimudaratkan dirinya akan sesuatu pun. Itu hadis diriwayatkan oleh Khailah bintu Yasar dalam Sahih Muslim. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tadi imam kita ada baca. Tapi dia baca untuk diri dia. Pasal itu zikir. Dia bukan doa. Tuan-tuan kena baca sendiri. Ya? 3 times in the morning, 3 times in the evening. 3 kali petang, 3 kali pagi. Malam pun boleh. Lagi, mungkinlah ada beberapa yang lain. Yang saya kira kalau tuan-tuan amalkan yang ini, which is kita ni kadang tak nak beramal. Suruh orang beramal. Ataupun pasal keset aja. Relax aja. Awak buat sendiri. Saya jaminlah. Dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, pasal Allah Taala kata, Nabi kata, takkan tak percaya pun. Lebih mujarab daripada yang lain.